Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada netizen kata, habislah Sanusi. Ada juga yang netizen kata, ini nasihat besar untuk Sanusi. Ini apabila dipetik dari Malaysia Gazette, Mahfuz Omar menasihati Sanusi supaya jangan sesekali merosakkan kepercayaan pelabur. Apa ceritanya? Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi Maknur diingatkan agar tidak merosakkan kepercayaan pelabur yang ingin datang ke negeri Kedah. Pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Muhammad Mahfuz Omar berkata, ini kerana Muhammad Sanusi meramalkan tahu tarik kerajaan akan tumbang. Selain kini timbul pula dakwaan langkah caukit. Menurut ahli jawatan kuasa pusat amanah itu, Muhammad Sanusi sepatutnya mencontohi pemimpin senior seperti Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, setiap kali memberi kenyataan mengenai isu kerajaan perpaduan. Sepatutnya Sanusi, saya ingin memberi nasihat agar contohi pemimpin politik senior seperti Premier Sarawak. Ditanya sokong pembangkang apabila menggunakan alasan ada pemimpin dari Sarawak dan Sabah, kata Mahfuz. Apapun yang didakwa, beliau fokus kepada pembangunan dan jangan buang masa. Ini perlu menjadi contoh kepada generasi pemimpin muda hari ini, kata Mahfuz. Kita sepatutnya mengatur langkah membina dan membangunkan negara, bukan menjatuhkan negara, katanya, yang juga pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Beliau ditemui Malaysia Gazette selepas majlis program jualan agro madani anjuran LPP di Letus Ampang di sini hari ini. Mahfuz yang juga bekas naib Presiden Amanah menambah, apabila Muhammad Sanusi mengeluarkan dakwaan tahu tarik akan berlaku kerajaan ditukarkan, hakikatnya beliau bukan sahaja merosakkan kepercayaan di luar dari Kedah, tetapi juga rakyat negeri itu, kata beliau. Ini sebab polisi pelabur dipegang oleh kerajaan pusat, dan bila keadaan politik tidak stabil seperti dakwaan Sanusi, jadi pelabur tidak akan datang. Ini akan merugikan rakyat Kedah dari segi peluang pekerjaan, kata Mahfuz. Saya ingin menasihatkan, hentikan permainan ini daripada 2023 yang mana langkah Dubai tidak berjaya dan masuk pula 2024 ada pula langkah cauket, kata beliau. Selepas ni apa lagi? Ada lagi langkah apa? Langkahnya apa lagi? Kata beliau lagi. Yang penting kami kerajaan perpaduan mahu langkah memajukan rakyat dan negara serta memperkasakan perpaduan serta memajukan pembangunan. Yang patutnya 2024 ini Perikatan Nasional membuat juga satu langkah, tapi langkahnya dipanggil langkah memajukan rakyat dan langkah memajukan negara serta meningkatkan memajukan pembangunan. Mengulas keyakinan pembangkang kerajaan perpaduan akan ditukar pada bulan ini, Mahfuz tidak hairan dengan dakwaan itu kerana pembangkang telah memainkan isu tersebut sejak lepas Aidilfitri lagi dan Ogos lalu. Mereka tidak ada satu isu untuk menarik dan meyakinkan rakyat dan penyokong-penyokong mereka yang mengatakan apa lagi yang mereka ada. Mereka hendak yakinkan penyokong tidak perlu lari kepada kerajaan perpaduan dan kekal kepada mereka, katanya sambil memberitahu kerajaan perpaduan akan bekerja seperti biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Kali ini memang paling duka cita dan berita paling menakutkan, paling boleh dianggap noktah kepada segala-galanya untuk Perikatan Nasional. Ini apabila Sultan Ibrahim, bakal yang di-Pertuan Agong Malaysia yang akan mula menjalankan tugas pada bulan Februari ini, telah pun bertitah tak terima permohonan menghadap sehingga 31 Januari ini. Makna kata, sepanjang bulan Januari ini tiada yang akan menghadap Sultan.
Saudara-saudara sekalian, Sultan Johor Sultan Ibrahim bertitah tidak akan menerima apa-apa permohonan menghadap Baginda mulai hari ini sehingga 31 Januari ini. Wow, begitu tegasnya Kebawah Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ini. Sultan Ibrahim bertitah sedemikian melainkan majlis yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi serta Kerajaan Negeri bermula sekarang sehingga saya mengangkat sumpah jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong. Saya tidak akan menerima apa-apa permohonan untuk menghadap, kata Baginda. Dalam tempoh berkenaan, saya ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggung jawab yang cukup besar. Titah Baginda kepada Royal Press Office menerusi hantaran di Facebook rasmi Sultan Ibrahim hari ini. Sultan Ibrahim akan memulakan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong ke-17 mulai 31 Januari ini untuk tempo 5 tahun. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang mungkin tak disukai langsung oleh Perikatan Nasional. Karena yang sibuk di media sosial sekarang ini, kononnya seperti yang didakwa oleh Raja Petra Kamarudin, beliau kata Perikatan Nasional sudah ada 120 atau 100 lebih boleh membentuk kerajaan sedia menghadap sultan. Tapi itulah pembohongan. Siapa yang cakap begitu? Raja Petra Kamarudin kata sedia menghadap, tapi rupa-rupanya Sultan Ibrahim kata tak terima permohonan menghadap hingga 31 Januari. Jadi apa yang dikatakan oleh Raja Petra Kamarudin itu macam satu ciptaan imajinasi beliau semata-mata. Dari mana dia dapat maklumat bahwa PN boleh bersedia untuk menghadap bagi membentuk kerajaan? Ini betul-betul mengejutkan kita semua. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan daripada bakal sultan yang di-Pertuan Agong kita, yaitu Sultan Ibrahim, yang telah pun dengan tegas mengatakan tidak akan menerima apa-apa permohonan menghadap sehingga 31 Januari ini. Alasan Baginda adalah kerana Baginda mahu dalam tempoh berkenaan ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggung jawab yang cukup besar, titah Baginda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lama kita tunggu, akhirnya Sanusi tampil membuat kenyataan yang paling menggemparkan Malaysia. Sanusi kata dia mau bongkar plot sebenar. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, akan membongkar plot sebenar yang berlaku dalam pelbagai isu termasuk penahanan reman Ketua Pegawai Eksekutif CEO Persatuan Bola Sepak Kedah yang membabitkan isu rasuah. Ini paling panas. Bukan saja dalam dunia politik tapi juga dalam dunia bola sepak Malaysia apabila digemparkan CEO Persatuan Bola Sepak Kedah ditahan kerana siasatan rasuah melibatkan nilai 6 juta ringgit. Yang dikatakan dimasukkan ke dalam akaun Persatuan Bola Sepak tersebut. Menteri Besar Kedah itu mendakwa keadaan berlaku ketika ini adalah kezaliman pihak tertentu yang menggunakan agensi kerajaan untuk tujuan politik dan kepuasan peribadi. Beliau yang juga Presiden KFA menegaskan individu ditahan SPRM terbabit bukan orang kaya, sebaliknya hidup dalam kesempitan. Tak ada sesiapa pun antara mereka itu kaya. Semua miskin papa kedana. Ada yang naik isi minyak kereta pun tak mampu. Ada diberhentikan kerja dan sedang cuba bina semula kehidupan dengan mengusahakan pelbagai kerja. Kalau depa mereka dapat habuan 6 juta ringgit, depa tak semiskin itu, katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Muhammad Sanusi berkata KFA sejak
ditubuhkan membiayai pasukan bola sepak dan kegiatannya melalui derma serta sumbangan kerana ia bukan syarikat perniagaan berasaskan keuntungan. Wow, yang ini kenyataan Sanusi, bahagian ini menjadi perdebatan besar dalam media sosial. Apabila Sanusi berkata KFA ditubuhkan membiayai. KFA sejak ditubuhkan, kata Sanusi, KFA sejak ditubuhkan membiayai pasukan bola sepak dan kegiatannya melalui derma. Yang ini betul-betul mengejutkan ramai peminat bola sepak Malaysia. Ada juga yang mengatakan, betulkah yang apa Sanusi cakap nih? Melalui derma serta sumbangan kerana ia bukan syarikat perniagaan berasaskan keuntungan. Wah, ini betul-betul mengejutkan ramai orang. Tegas Sanusi, persatuan itu memang ada menerima sumbangan tetapi tidak bersubhat melakukan rasuah kerana KFA tidak mempunyai akses kepada projek yang memerlukan kelulusan kerajaan persekutuan. Sewaktu KFA nazak dengan hutang puluhan juta ringgit, tidak ada siapa peduli gaji pemain dan bayaran kepada badan berkanun terhutang puluhan juta. Tak ada siapa peduli, kata Sanusi. Bila kita mula selesaikan sedikit demi sedikit di samping membiayai keperluan semasa pasukan, ada pihak iri hati dan dengki, kata Sanusi. Bila pasukan sudah diswastakan, KFA mampu tarik nafas lega sedikit tetapi masih beri komitmen untuk terus bayar hutang kepada pemiutang, katanya. Berikutan itu, Muhammad Sanusi menganggap semua tuduhan yang dilemparkan ke atas individu yang disiasat dan ke atas KFA sebagai fitnah dan sedia membongkar perkara itu. Netizen kata cepat-cepatlah. Mohonlah supaya Datuk Seri Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah ini secepat-cepatlah bongkar perkara ini, kata mereka. Kalau benar ada yang mau dibongkar. Tapi ramai yang menganggap tiada yang boleh dibongkar, kata mereka. Kenapa ada pihak iri hati? Tak tahulah apa yang maksud Sanusi ada pihak yang iri hati. Iri hati tentang apapun tak tahu. Kena tanya mereka itulah, kata Sanusi. Memang KFA menerima sumbangan tapi tak sampai bersubhat melakukan rasuah, kata Sanusi. KFA tak ada akses kepada projek yang dibuat secara tender terbuka dan KFA tak ada penglibatan dalam projek litar, katanya. Ini semua fitnah, saya akan bongkar plot ini bila tiba masanya. Tender loji air dibuat secara terbuka dan diuruskan Jabatan Kerja Raya dan perlu mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan, kata Sanusi. Dasar itu dibuat pada waktu Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan 22 bulan, tak ada campur tangan dan tak ada jalan untuk campur tangan dalam urusan tender terbuka, katanya. Bagaimanapun beliau berkata, ketika tender projek itu dibuka, harga bahan binaan masih rendah. Namun selepas tender selesai diserahkan, harga barang melambung tinggi. Tak ada sama sekali syarikat yang menang tender mampu beri sumbangan kepada KFA. Semua syarikat sedang menghadapi masalah kenaikan harga barang binaan untuk siapkan projek. Adakah masuk hendak sumbang 5 juta ringgit dalam keadaan mereka sangat tenat, kata beliau lagi. Walau bagaimanapun, semalam media melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPR menahan reman CEO KFA iaitu Zulkifli C. Harun dan 3 individu termasuk 2 perunding berusia 40 hingga 60 tahun bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai 5 juta ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.